tak berkahwin lagi pada ketika itu, anak muda, mewakafkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tapak kepada usrah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak dapat kesan sebab orang tak akan sangka bahawa Rasulullah akan pilih daripada rumah di mana terdapatnya perkampungan Abu Jahal. Dalam perkampungan Abu Jahal itu Rasulullah pilih. Tapi itulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusun strategi untuk tunjukkan kepada kita bahawa kita kena wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa a'iddu lahum mastata'tum. Buat persiapan mastata'tum min ribatil khail wa min turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kita ada panduan yang diilhamkan oleh Hasan Al-Banna. Kita ambillah bila ada benda yang boleh meringkaskan masa, kita boleh jimatkan masa, ambil itu, kita boleh adop, kita boleh cadok dan kita boleh laksanakan. Tuan kenapa duk tanya ni apa, kita ikhwan ke? Kita ikhwan ke? Duk tanya lagi benda-benda yang macam tu. Kemudian dia kata, apa kita nak baca benda yang sama? Hang makan nasi sama tak gaduh? Tiap-tiap hari makan nasi, tiap-tiap hari makan nasi. Benda yang sama hang makan, kenapa hang gaduh? Usrah. Ini biadab. Ini adalah orang yang cuba untuk melemahkan kita dengan sistem yang diambil, yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi ke mana saudara? Tekal kan? Bila tarbiyah dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dan tidak ada sokongan yang baru diberikan, bila tarbiyah itu dianggap sebagai benda tak ikut pentara, tak penting terang mana, sedangkan Allah menyatakan bahawa itu adalah i'dad. Persiapan itu adalah i'dad. Usrah adalah sebahagian daripada i'dad untuk melayakkan kita menjadi orang-orang yang diletakkan sebagai Hizbullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dengan serius membina diri kita untuk menjadi orang yang layak mendapat rahmat, bantuan daripada Allah Taala, usaha kita itu adalah alat. Usaha kita itu adalah wasilah, dan insya-Allah bila kena ikhlasnya ada dan tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, Allah akan bagi kemenangan kepada kita. Kemenangan mutlak insya-Allah. Dia bila ada sikit benda yang tak betul di dalam niat kita, semasa kita berjuang ini, Allah akan kalahkan kita. Allah akan sekat kemenangan tersebut, seperti mana yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Kami telah memberi kemenangan kepada kamu dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, pada ketika itu kamu cukup hina. 300, ada yang mengatakan 313. Ada kaul yang lebih sahih mengatakan bahawa 300 saja. Hanya seorang saja yang naik kuda, yang lain semua adalah infanteri, berjalan kaki saja. Karena tak ada kuda. Orang Islam adalah orang miskin, azillah. Tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan apabila perjuangan mereka, perjuangan yang ikhlas, yang suci untuk menegakkan Islam. Allahumma intahlik hadhil isabata lan tu'bad fil ard. Kata Rasulullah SAW, berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sehingga dikatakan bahawa selendang jatuh di belakang sebab terlalu tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Angkat tangan untuk berdoa, merayu kepada Allah SWT. Allahumma intahlik hadhil isabah. Ya Allah, kalau sekiranya engkau musnahkan, hancurkan 300 ini, lan tu'bad fil ard, pastinya tak ada siapa-siapa yang akan menyembah kamu di atas muka
Kerana inilah dia krim, orang-orang yang krim. Inilah ahlul iman, inilah ahlullah yang berjuang semata-mata untuk mardatillah. Pilihan raya adalah peperangan. Kalau kita masuk dalam pilihan raya dengan kepala kita bercabang, kalah kita. Kalau bukan untuk meletakkan rayah kita li'a'la'i kalimatillah, untuk memenangkan Islam, untuk mendaulatkan Islam, untuk menggunakan kekuasaan yang ada di Dewan Undangan Negeri bagi kepentingan Islam. Kalau bercabang kepala kita bukan untuk tujuan itu, tapi untuk kita rebut peluang-peluang yang ada dalam jabatan-jabatan kerajaan yang ada, dan kita cuba untuk berselindung di sebalik nama Islam, habis. Jangan harap kita akan menang. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum. Sebab apa dikalahkan, ditewaskan, digempur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan Uhud. Orang Islam dilanda oleh first round ya, dilanda oleh kejutan yang cukup dahsyat. Kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Karena kepala kamu sudah bercabang, ada di kalangan kamu sahabat-sahabat Rasulullah yang dibimbing, ditarbiah oleh Rasulullah, yuridud dunya, tiba-tiba hendakkan kepada dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan tak dapat dinafikan bahawa ada yang lain yang masih solid setia dengan tarbiah Rasulullah SAW. Dia tak ada tujuan lain di dalam pilihan raya dia, melainkan untuk men yuridul akhirah, hendakkan kepada akhirat. Dah ada cabang dia tu jatuh. Walaupun ada baik, tapi bila jahat bersekongkol sama di dalam kebaikan, bertopengkan kepada Islam, bawah panji-panji Islam, bawah lambang bulan, tapi ada satu sudut di hatinya untuk dapatkan sesuatu habuan dunia, insya-Allah kita tak akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Asy-Syahid Said Qutb di dalam Zilalul Quran, Allah tarbiyah Rasulullah dan para sahabat ditarbiahkan dengan darah, ditarbiahkan dengan kekorbanannya. Ramai para sahabat di dalam peperangan Uhud ditarbiah dengan darah, ditarbiah dengan tercabutnya nyawa di kalangan pimpinan-pimpinan besar di dalam Islam, nak mengajar dan nak elok semula, nak channel semula jiwa dan hati orang-orang Islam, supaya kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya, bahawa kemenangan adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bila tak betul saja prasyarat dia, bila-bila saja dia akan tarik balik. Kita kena kaji balik, kerana 11 bulan kita memerintah pasal kita jatuh. Kena kaji balik sejarah yang ada. Mungkin kita salah adab dan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada ujian Allah ke atas kita. Mungkin ada kenyataan-kenyataan yang menidakkan kepentingan memperjuangkan hukum Allah selepas daripada kemenangan, seperti mana yang dia sebut tadi, wala yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun allazi immakanna. Bila kami bagi tamkin saja, kita buat benda ni. 4 perkara yang disebut itu. Dan Dewan Ulama, ketika kita menang, kita telah menghantar wakil untuk pergi ke Kelantan untuk menimba pengalaman di Kelantan. Tak salah, kita ambil dan kita bawa pagi. Ya, selepas itu kita bawa buat perjumpaan dengan kita punya menteri besar. Ini benda step-step yang mesti dibuat. Itu di antara usaha yang pernah kita lakukan untuk membantu bagi memanjangkan kemenangan Allah SWT. Jadi rasanya itulah yang harus kita faham, bahawa tarbiyah juga penting. Nak masuk pilihan raya kena tarbiyah. Dan tarbiyah ini
Makna yang paling penting set kita punya akidah. Sama ada calon ataupun petugas pilihan raya, jangan kita rasa kalau Cina tak tolong kita kalah ni confirm kalah, tobatlah home kita kalah. Itu adalah bercanggah dengan akidah Islam, sebab bukan Cina yang menentukan kemenangan kepada kita. Itu masuk dalam ikhtiar, itu masuk dalam ikhtiar manusiawi yang mesti kita lakukan. Kemenangan tak ada daripada lain, dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah rasa kita punya strategi lah yang menentukan kemenangan, itu silap bang weh, silap, dah bercanggah dengan akidah Islam. Kenapa betul? Wallahu a'lam.